Terima kasih, Datuk Ketua. Saya nak pergi pada tajuk yang kedua saya, iaitu saya ingin mengambil peluang untuk membicarakan isu yang amat dekat dengan hati rakyat, khususnya golongan petani yang merupakan tulang belakang kepada keselamatan makanan negara kita, terutamanya dalam sektor penanaman padi dan harga beras. Harga keluaran padi pada hari ini semakin meningkat. Saya merujuk kepada laporan yang menyatakan bahawa petani padi terpaksa berhadapan dengan kos yang melonjak bagi input pertanian seperti baja, racun perosak dan kos mekanisasi. Apatah lagi sekarang ini kita sedang menghadapi krisis dalam nafas yang membekalkan baja. Jadi kita harap kerajaan dapat mengatasi dengan secepat mungkin masalah ini. Dan saya nak menyentuh juga berkenaan dengan yang disebut oleh yang berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini. Dikatakan beras tempatan tidak naik. Saya setuju. Memang beras tempatan tidak naik, masih lagi dengan harga RM26.50. Tapi masalahnya, tak ada dalam pasaran, tak ada dalam kedai runcit, tak ada dalam kelang-kelang yang mengeluarkan beras tempatan dengan harga RM26.50. Saya kawasan padi, kawasan sawah padi. Jadi saya selalu keluar ke pekan untuk mencari beras tempatan, tak ada. Jadi memang kita akui memang beras tempatan ni tak naik harga, tapi tak ada. Yang ada harga RM35 ke RM42 yang ada dalam pasaran sekarang ini. Ini menyusahkan B40 ataupun gulungan-gulungan marahin ini. Oleh sebab itu, apa yang lebih merisaukan, kenaikan kos ini tidak diimbangi dengan sebarang peningkatan pendapatan petani. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah langkah yang konkret yang telah diambil bagi membantu golongan petani yang terkesan ini? Seterusnya, kita masih bergantung kepada import beras untuk memenuhi keperluan domestik. Adakah wajar kita terus membiarkan kebergantungan ini tanpa ada tindakan untuk memperkasa petani tempatan? Saya ingin menggesa kerajaan untuk meneliti semula dasar berkaitan pengeluaran beras dalam negara kita agar kita boleh meningkatkan tahap sara hidup dalam sektor ini. Saya ingin menyentuh tentang peralihan subsidi yang menyeluruh kepada subsidi bersasar yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Perubahan dasar subsidi ini menimbulkan persoalan besar. Subsidi bersasar walaupun niatnya baik, jika tidak dilaksanakan dengan teliti akan menyebabkan petani kecil yang bergantung kepada bantuan kerajaan terus terpinggir. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan memperhalusi mekanisme subsidi ini supaya golongan petani yang benar-benar memerlukan tetap mendapat sokongan tanpa menjejaskan kualiti hidup mereka. Di samping itu, masalah pengagihan beras dalam negara juga wajar diberi perhatian. Ketidakseimbangan dalam pengedaran beras yang menyebabkan harga beras melonjak di beberapa kawasan. Ini adalah jelas bahawa sistem pengedaran mempunyai kelemahan. Kerajaan perlu memastikan pengurusan stok dan pengedaran beras berjalan dengan lancar tanpa sebarang ketirisan atau kelewatan. Itu sebab beras tempatan tak ada dalam pasaran atau di kedai-kedai runcit. Ini juga satu masalah yang perlu dilihat oleh pihak kementerian. Dalam pada itu, saya mengalu-alukan usaha kerajaan dalam memperkenalkan inisiatif pemodenan pertanian melalui program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Intan yang melibatkan penggunaan teknologi pintar dalam pertanian. Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan bahawa pemodenan ini harus seiring dengan peningkatan dan kecekapan mengurangkan pengurangan kos, memastikan hasil padi meningkat, harga beras dapat dikawal pada beras yang lebih stabil. Tanpa perancangan ada pemantauan yang baik, usaha ini akan menjadi sia-sia.